بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواحهم وألف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا من باب كل خير ما افتتحته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة الناجين الراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وبجاه ناصر الحق بالحق وانصرنا على جميع الأعداء ظاهرا وباطنا نصر الذين قيل له أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله. وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله
برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif, dan dikehendaki dengan katanya, aku, engkau di dalamnya, dan kami, engkau, dan engkau ia, itu yakni pada pihak ijmalnya. Belum lagi tafsil, tiada berbeza setengah daripada setengahnya pada martabat itu. Tetapi aku itu aku jua, dan engkau itu engkau jua, dan ia itu ia jua. Situ kan? Mau lagi? Mana? Baik. Kata musannif, dan dikehendaki dengan katanya, yaitu kata Syekh Muhyiddin bin Arabi. Domainnya tujuh. Dan sekalian pada itu ia jua. Yang kita baca dalam teks bahasa Arabnya yaitu wal kullu fihu. Dan wal kullu fihu. Teks dia tu di muka surat 6. Jadi terjemahnya dalam bahasa Melayu dia panggil dan sekalian pada itu ia jua. Maksudnya sekalian alam ini pada itu Allah jua. Ia temana Allah jua. Baik, apa makna perkataan ini ni? Ini tuan-tuan jangan lupa asal perbicaraan. Kalau lupa asal perbincangan kita, maka kita gagal untuk nak memahami. Kan? Jadi kita berbincang mengenai huruf aliyat. Hurufun aliyatun dipanggil huruf-huruf yang tinggi. Maksudnya ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang tinggi. Maksudnya dalam maksud dia. Maka ungkapan-ungkapan yang tinggi ini dia panggil salah satu daripada istilah ulama sufi atau istilah ulama tasawuf ahli sufi. Baik, maka ungkapan ini dia membawa maksud kepada apa? Dia kata wal kullu fi hu. Apa tu huruf tu? Hu. Dan jadi kalau orang tanya kita, ada ungkapan yang tinggi ini di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Ada ke tak? Maka kita jawab ada. Contohnya, seperti kita membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang di mana
baca Qul huwallahu ahad ni sekali, maka seperti kita membaca 1/3 Al-Quran. Itu orang panggil satu kali baca Qul huwallah, dia panggil menyamai sama dengan thuluth Al-Quran, 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, macam kita khatam dah Al-Quran ini sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kita pesankan sebelum tidur, khatam lu Al-Quran. Dia kata macam mana khatam Quran? Baca Qul huwallah 3 kali. Kan? Sebab sekali baca Qul huwallah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, macam nak khatam Al-Quran. Soalnya, 1/3 Al-Quran ini dikatakan juga huruf aliyat. 1/3 Al-Quran itu disebut sebagai huruf aliyat, ungkapan atau ucapan yang tinggi. Baik, ini kerana tuan-tuan dalam surah di dalam Qul huwallah itu dipanggil sulus Al-Quran, 1/3 Al-Quran. Apa pandangan pendapat ulama-ulama tafsir ataupun para ahli tafsir mengenai perkara ini? Apa dia? Di situ. Jadi banyak orang yang tak tahu. Siapa dinamakan Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas dengan thuluth Al-Quran, 1/3 Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Balik cari tengok. Atau balik tanya tengok, kau mana yang sebut sulus Al-Quran? Baik. Cuma nak bagi tahu surah Al-Quran, suratul Ikhlas itu dia panggil sulus tu huruf aliyat, huruf 1/3 Al-Quran. Baik. Begitulah juga kita sebut dengan ayatul kursi. Ayat kursi ini juga bahasa tinggi. Sebab apa panggil ayat kursi? Atau sebab apa disebutkan panggil a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung sekali di dalam Al-Quran. Ayat kursi dipanggil a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang teragung di dalam Al-Quran. Sebab apa? Baik. Kita bahas lebih. Sebab dinamakan suratul Ikhlas itu dengan sulus Al-Quran kerana dia menyebut Allah. Qul huwallahu ahad. Bahas itu satu. Yang kedua, Allahus samad. Kan? Itu sulus. 3 kali, 2 kali sebut di situ. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kan? Tengok 3 kali. Qul hu Allah. Qul huwa adalah Allahu, bahtu ahadun. Allahus samad. Qul hu tu Allah, bahtu ahad, Allah jaga.
Selusun Quran ni ringkat, tapi kita bukan nak bincang yang tu, cuma nak bagi tahu istilahat, kan, istilahat. Baik, apa yang saya sebutkan tadi itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dalam kitabnya Al-Qawlul Matin fi Bayani Tauhidil Arifin. Boleh tengok di sana kalau ada kitab tu yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Baik. Maka tak bolehlah di sini apabila disebut hurufun aliyatun, huruf-huruf yang tinggi, maka disebut wal kullu fihu. Maksudnya dan sekaliannya itu, yakni sekalian alam ini, mana pada hu itu ia, yakni Allah jua. Selagi kita kata Allah tu alam, alam itu Allah ada, kan? Bukan lagu tu, kerana hakikatnya berlainan. Hakikat alam lain, hakikat alamnya baru, hakikat Allah itu qadim. Maka hakikat dia tak akan bertukar. Ingat tu kaedahnya gitu, hakikat tak akan bertukar. Maksudnya hakikat alam yang baru ini tidak akan bertukar menjadi hakikat yang qadim. Gitu sebaliknya, hakikat Allah yang qadim tak akan bertukar menjadi hakikat baru. Itu orang panggil tidak ada bertukar hakikat. Inqilabul haqiqah itu mustahil. Bertukar hakikat itu mustahil. Hakikat tetap macam tu. Kita ingat kita, kan? Jadi takut kita kata apa sekaliannya itu, sekalian pada hu itu Allah jua. Nampaklah aku tak faham, kan? Ke mana ni? Kita Allah kita. Maka dia nak hurai. Apa makna wal kullu fihu hu? Ini maksud. Yakni, itu baru dia nak hurai maksud kataan dia tu. Yakni adalah sekaliannya itu, sekalian alam itu pada martabat ahadiyah. Nah, apa maksud sekalian makhluk ni duduk dalam martabat ahadiyah? Pada apa? Ini pada pihak tamsin. Martabat ahadiyah, ingat balik di belakang, iaitu martabat la ta'ayyun, tak ada apa-apa lagi. Martabat itu ialah martabat zat mutlak, zat Allah Ta'ala semata-mata. Baik kita ada lagi, kita tak ada. Itu disebut tu, kita ini pada alam tu, pada martabat tu, artinya pada kedudukan itu kita ni tamsin. Apa makna tamsin? Yakni hapus di dalamnya, dalam martabat ahadiyah itu hapus. Cuma yang ada ni ia jua, Allah saja yang ada. Kita ni bukan ada. Tapi ada tu, maksudnya kita pada masa tu ada juga, tapi disebut sebagai ada dalam a'yan sabitah. Kharijiyah tu tak ada lagi. Di situ. Ini tindih kepada zat semata-mata. Lepas tu kita ni terhapus. Bandingannya lagu ni lah. Kita buat contoh. Seseorang itu ini, apabila timbulnya zahirnya, kita tengok pada waktu malam, kita tengok bulan ada, bintang-bintang ada pada waktu malam.
Kan? Baik. Kemudian pada waktu siang, bila mana zahirnya matahari, maka bulan dengan bintang tu ada tak? Ada katanya, tapi tak nampak kerana terhapus dengan cahaya kewujudan matahari ini. Hilang habis. Demikianlah juga tuan-tuan. Ada makhluk ni tapi dalam a'yan sabitah saja. Kharijiyahnya tak ada. Jadi kita buat misal tu kalau nak ikut tak berapa tepat lagi. Cuba kita nak pergi faham saja. Nak pergi faham saja. Mudah fahamnya. Terhapus. Kan, terhapusnya. Seperti mana kita kata terhapusnya cahaya bulan di dalam cahaya matahari. Itu juga seperti mana terhapusnya api di dalam arang. Tengok api dibakar kayu kan, bila habis terbakar dia pun mati, terhapus cahaya api di dalam arang. Baik. Ini berbeda ahadiyah. Kana Allahu wahdah wa lam yakun syai'un ma'ah. Adalah Allah Ta'ala itu esa, tidak ada sesuatu pun bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isyarat kepada martabat ahadiyah, wujud zat semata-mata. Baik. Kemudian dia kata kerana apa pada masa itu? Dia kata kerana tiada menerima di sana, yakni pada martabat ahadiyah tu. Tidak menerima di sana, yakni di martabat ahadiyah tu, tidak menerima lain daripada bahasa dia kan, tak menerima lain daripada hu tu rujuk kepada Allah. Tidak menerima yang lain, hanya Allah saja yang ada pada martabat tu. Sama lah. Tuan panggil martabat hadiyah atau martabat la ta'iyun. Tak ada tentu apa-apa lagi. Zat saja yang ada. Orang tanya sifat, tak ada. Ada sifat tapi tak zahir. Kan? Tak zahir lagi. Masa tu jangan kita kata sifat tak ada, lepas tu sifat ni baru ada. Tak boleh kata gitu. Jadi baru pula. Cuma kita nak ambil peraturan dia gitu. Kira zat ada, sifat pun ada dah. Cumanya tamsin, terhapus. Mana tak zahir lagi. Pasal apa tak zahir? Kita kata inilah mudah cakapnya, kerana tak ada tugas lagi. Contohnya gini. Ini kita kena slow dah. Bagi fikir, sambil fikir slow. Contohnya gini. Seperti seorang itu, dia kan duduk saja ya. Orang kata tak buat kerja apa. Duduk saja. Tak ada buat kerja apa. Jadi zat dia ada tak? Ada kan? Zat dia, tubuh dia. Lepas tu sifat dia ada tak? Sifat dia ada. Tapi tak zahir lagi sifat tu, kerana tak ada buat kerja apa. Tapi apabila dia buat kerja, tengok ya Allah kerjanya, mahirnya, cermatnya, halusi dia. Lepas tu orang panggil kreatifnya. Baru zahir sifat. Di masa dia tak buat kerja tu, sifat tu ada tak? Ada. Tapi tak zahir kerana hapus. Faham tak? Tapi bila orang bagi dekat dia kerja atau tugas,
Dia buat kerja, dia buat tugas dengan kreatif sekali, hebat sekali. Ketika tu baru zahir sifat. Itu pada martabat wahdah. Ya, nampak ke tak? Tak nampak, orang kata tak merdeka lagi. Kan? Habis. Begitu. Kita tengok tak martabat tu. Jangan salah faham, jangan silap faham. Jangan kita kata, oh sifat tak ada ke, sifat ni baru ada. Tak, sifat Allah qadim, sama dengan zat dia. Kerana sifat dengan zat dia tak cerai tanggai, tak terasing, dan tak istiqlal. Dia sekali. Baik. Dan lagi pula sifat ni dia passion, dia tumpang pada zat, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Walaupun sifat Allah ni pada maqam kita mengajar atau belajar, boleh kata gitu. Tapi pada maqam yang lain tak boleh kita kata sifat berhajat kepada zat. Kerana jahat adab kita dengan Tuhan. Jahat adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pada maqam belajar, maqam ta'lim dan ta'allum, boleh kita kata. Dan sifat pun berhajat kepada zat. Kerana sifat dia tidak boleh berdiri dengan sendiri, dia kena bertumpang pada yang lain. Kerana ta'rif sifat maqama bighayri, perkara yang ada dia di yang lain. Ya gitu. Benda yang ada di yang lain. Seperti kita kata putih. Putih apa? Putih cat. Putih apa? Putih kapas. Putih kain. Putih apalagi? Putih apalagi? Kapas. Dan umpamanya. Boleh tak kita kata putih? Putih-putih. Mana boleh? Putih itu sifat, dia mesti kena tumpang di zat. Kain itu zat. Putih kain. Putih itu ada di kain. Siapa ni juga? Lepas tu pasal apa kita kata pada martabat ahadiyah tu, orang panggil zat semata-mata zatul buhti. Zat yang semata-mata, yang suci. Itu kita tilik martabat ni, istilah. Sifat ada, cuma tams, terhapus, tak zahir, kerana belum ada tugas, belum ada kerja. Kan sifat tu dia ada ta'alluq dia, kerja dia. Terus baik. Kemudian kita tengok dia kata tu, dan ialah mana martabat ahadiyah tu, martabat keesaan zat tu. Jangan lupa ahadiyah tu maksudnya kaunu zatillah ahadan, maksudnya keadaan zat Tuhan tu satu, esa. Ini martabat keadaan zat Tuhan tu esa, itu ahadiyah. Jadi pada martabat ahadiyah tu juga dinamakan hadrat la syai'a ma'hu. Berbalik sikit. Martabat la syai'a ma'hu. Atau bahasa mudahnya la syai'a ma'ah. Baik. Apa makna la syai'a ma'ah? Artinya tidak ada sesuatu pun sertanya. Yang ini serta Allah. Martabat tu tak ada satu pun serta Allah. Ini ambil daripada mana? Ambil daripada hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari menyebut
kana Allahu wahdah la syai'a ma'ah. Ada hadis tu. Kana Allahu wahdah, adalah Allah itu esa. Dan wahdah itu maksudnya hala kaunihi munfaridan, hal keadaan Allah itu esa. Itu mana wahdah, hal keadaan Allah itu esa, adalah Allah itu esa. Itu esa. La syai'a ma'ah, tidak ada suatu sertanya serta Allah. Ini disebut hadrat la syai'a ma'ah, iaitu hadrat tidak ada suatu sertanya. Atau yang kita sebut juga la ta'in, belum tentu, tak ada tentu apa-apa lagi. Satu, hanya yang ada Allah saja, Allah saja, kan? Maka kana Allahu, kana situ dipanggil kana tam. Kana tam, mana ada Allah itu asa, kan? Bukan kana muqayyad. Kana tam dengan makna kaun mutlak. Di kaun mutlak bermakna adamu taqyidin yang bisyai'in bimakanin wala zamanin. Artinya tidak terkait, mana ada Allah tidak terkait dengan tempat, tidak juga terkait dengan masa, tidak terkait dengan pihak. Jadi tak boleh kita kata ada Allah itu di tempat ni, tempat tu. Tak boleh. Sebab dia mutlak. Dan tak boleh juga kita kata ada Allah Ta'ala tu masa tu, masa ni. Tak juga. Sebab apa? Sebab masa dengan tempat itu dia berkait. Dia ada taqyid, kait. Tempat ni, contohnya kita kata, oh masjid hutan kampung ni, tempatnya di hutan kampung. Bila diasaskan tu ada tarikh dia. 5 Sya'ban 1368. Nah, sama dengan 2 Jun 1949. Saya tak beranak lagi. Itu tarikh diasaskan kan? Ditulis itu. Mana ada masa dia, ada tempat dia. Tuan-tuan tak tengok, dah main lama dah. Baru tengok mana ni? Masya Allah. Saya duk tengok lama dah. Itu ditulis, diasaskan pada tahun sekian. Mana dia ada masa, dia ada tempat, ada waktu, dia berkait. Maka ada Allah dia bagi kaun mutlak. Kaun mutlak bermakna ada muttaqiyid min bi'ayyi makanin wa zaman. Artinya tidak terkait dengan mana-mana tempat, tidak terkait dengan mana-mana masa. Berarti kita tak boleh kata, oh ada Allah masa ni, tempat ni, pihak ni. Tak boleh. Kerana masa tempat itu orang paling baharu. Allah bukan baharu. Kan? Baik. Inilah sebagai la syai'a ma'ah. Tak ada. Masa pun tak ada, tempat pun tak ada lagi. Itu bagi hadrat la syai'a ma'ahu. Atas juga disebut sebagai martabat ahadiyah. Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita tengok kata, dan segala hadrat yang di bawahnya, yakni yang di bawah daripada martabat ahadiyah, atau yang selepas daripada martabat la syai'a ma'ah ini, itu dipanggil apa? Itu dinamakan dia, dinamakan hadrat di bawah dia itu dengan dinamai hadrah wa huwa ma'akum aynama kuntum.
Tu hadrat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hadrat di bawah dia tu apa dia? Wahdah, wahidiyah. Semua tu aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini ayat Quran. Ini ayat Al-Quran. Tapi kita nak faham laku mana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini kena faham satu-satu. Wa huwa dan ia tu Allah. Wa huwa dan ia, yakni Allah itu ma'akum, bersama kamu. Aina ma kuntum, di mana-mana ada kamu. Kan? Maka aina ma tu kita panggil masa mana, tempat mana. Dia panggil apa? Makaniyah, zamaniyah. Tempat, masa. Tu makaniyah, tempat. Zamaniyah, masa. Artinya Allah Ta'ala itu bersama kamu di mana-mana tempat ada kamu, dan juga di mana-mana tempat berada atau kamu bermasa. Masa mana Tuhan kita ada. Ini apa pula ni? Ma'a tu, ma'akum tu ma'iyyah. Ini istilah juga. Ma'iyyah situ, ma'iyyah apa? Kebersamaan tu, kalau orang sekarang terjemah ma'iyyah tu makna kebersamaan. Jangan orang lah duk sebutkan nak sambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan ni, kita nak buat kenduri maulid ni. Kenduri ni bukan kenduri hak pihak masjid, tapi kenduri kita bersama. Lain tak kita. Kenduri bersama. Ma'iyah, kebersamaan. Jadi sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala itu bersama kamu di mana tempat, masa kamu berada. Maka ma'iyah situ ma'iyah apa? Kalau kita nak kata ma'iyah zat, tak boleh. Bukan zat Tuhan bersama kita. Zat dia lain, maka tak boleh kita sebut ma'iyah zat. Tapi di sini kena sebut ma'iyah ilmiyah. Tak gelak. Ma'iyah ilmiyah. Maksud ma'iyah ilmiyah artinya kebersamaan dari segi sudut ilmu. Dengan makna di mana-mana kamu berada, di situ Allah Ta'ala tahu. Masa mana kamu duduk tak mana pun, Allah Ta'ala tahu. Itu dipanggil ma'iyah ilmiyah, la zatiyah, bukan zat. Faham? Baik. Pasal apa kita kata bukan zat? Sebab dia duduk di maqam wahdah, bukan ahadiyah. Kalau pada maqam ahadiyah, boleh kita panggil ma'iyah zatiyah. Sebab dia ahadiyah tu zat. Bila turun kepada wahdah, maka wahdah ni kita bincang dari itu kan? Bincang lagi apa? Iaitu pada martabat ta'alluq sifat ilmu. Cuba tuan-tuan kali kaji balik, tengok balik, renung balik. Martabat wahdah ni ialah ibarat daripada ta'alluq sifat ilmu Allah. Bila ta'alluq sifat ilmu, jadi martabat yang di bawah martabat ahadiyah. Martabat apa? Wahdah. Kan? Bila wahdah artinya ma'iyah di situ. Ma'iyah ilmiyah, bukan zatiyah. Sebab itu dia sebut hadrat wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
tu situ. Jadi apa makna ma'iyah ilmiah? Yakni Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada pada zatnya itu. Kita duduk tak mana tempat pun dia tahu. Kita duduk masa mana, waktu mana pun dia tahu. Kerana apa? Kerana ilmu Allah Ta'ala itu ihatah, meliputi. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Itu ayat Quran. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu meliputi ilmunya pada setiap suatu. Dengan makna la yakhfa alaihi syai'. Dengan makna tak tersembunyi ke atas Allah Ta'ala itu suatu pun. Tak tersembunyi. Tuhan tahu ke semua. Nak lari mana? Lari. Nak lepas mana? Tak ada jalan lepas. Kalau kita kata, aku buat ni, Tok Qadhi tak nampak, Tok Mufti tak nampak, pencegah maksiat tak nampak. Aku buat ni, Tok Imam kan nampak, Mak Pak tak nampak, Tok Guru, Tok Syekh tak nampak. Tapi Allah tahu. Allah melihat. Nak sembunyi tak mana? Tak boleh sembunyi. Sebesar zarah pun tak sembunyi, tak boleh sembunyi. Itu maksud apabila kita pelajari yang ni, sedemai timbul keinginan bersyahadah. Bila kita syuhud dan muraqabah benda ni, walaupun tak ada orang tengok, tak ada Tok Imam, Tok Qadhi, pencegah maksiat tengok, tapi Allah tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan tarbiyah inilah yang ditarbiyahkan kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Kan, Al-Imam Junaid Baghdadi ketika awal masuk tariqah dia, perjalanan dia nak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang diajar terlebih dahulu oleh gurunya, iaitu Imam As-Sirri As-Saqati. As-Sirri As-Saqati mentarbiyah, mendidik Imam Junaid. Sebab Sirri As-Saqati ni dua. Maksud duanya ada dua pangkat lah. Pertama, dia ponakan Imam Junaid. Yang kedua, dia guru bagi Imam Junaid Al-Baghdadi. Dua sekali. Sirri As-Saqati ni tok guru bagi Imam Junaid dan juga ponakan dia. Maka Imam Junaid bila dia nak masuk tariqah sufiyah ni, perjalanan nak menuju kepada Allah, membersihkan hati, dia pergi jumpa Imam Sirri As-Saqati. Maka Imam Sirri As-Saqati, engkau buat yang ni dulu 40 hari. Tiap-tiap malam bayangkan. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Kan? Tiga ni. Allah bersama aku, Allah melihat kepada aku, Allah menyaksikan atasku. Tiga tu. Maka Imam Junaid buat sampai 40 hari hingga dia merasa kelazatan meninggal maksiat dan dapat keenakan kelazatan berbuat taat. Ketika tu dia tak mau dah maksiat. Ini latihan Allahu ma'i, Allah bersamaku. Ambil mana-mana ni, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala itu bersamaku, bersama kamu di mana-mana kamu berada, di tempat mana, masa mana kamu berada. Ini orang panggil yang kita sebut dulu, yang kita sebut maksud martabat 7 tu 3 perkara. Dan tak jangan lupa, tujuan dan maksud kita pelajari martabat 7 ni 3 perkara tu, ilmu martabat 7. Pertama,
kita nak tahu kejadian alam, susunan dia, tertib dia. Dan yang kedua, kita nak tengok siapakah yang layak menjadi tuan dia, yang mentadbir, mengaturkan alam ini. Dan yang ketiga, tujuan kita belajar ini ialah nak muraqabah, musyahadah kepada Allah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Guru Haji Daud Bukit Abal, Kelantan. Dalam risalahnya, Risalah Tasawuf, disebut gitu, tujuan kita belajar ilmu matematik, tiga tujuan tu. Anda panggil maksud dan hadaf. Tujuan dan maksud pelajari itu bukan tujuan yang lain. Bukan tujuan kata-kata aku mengaji ilmu tinggi, hampa mengaji ilmu rendah. Bukan lagu tu. Kan? Tujuannya nak membersihkan hati. Nak membersihkan hati kita ini, supaya hati kita sentiasa dapat ingat kepada Allah, syuhud kepada Allah, muraqabah Allah, taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan kita nak bermegah-megah, oi kami ngaji martabat 7, ilmu isi, hampa ngaji kulit ni. Bukan tujuan tu. Kalau ngaji kerana tujuan tu, baik tak payah ngaji. Tak payah ngaji, mudarat lagi ada. Sebab niat kita, qasad kita tak betul. Kita mengaji ni adalah tujuan nak bersih hati, supaya hati kita ini sentiasa syuhud, memandang, ingat, kenang Allah setiap waktu, setiap ketika. Itu tujuannya. Baik. Ingat tu tuan-tuan, dipanggil hak di bawah martabat la syai'a tu, membagi martabatnya wa huwa ma'akum hainama kuntum. Kaji balik, wa huwa ma'akum, ma'atum ma'a ilmiyah, bukan satiyah. Bila kata ma'iyah ilmiyah, itu rujuk kepada ta'alluq sifat ilmu Allah Ta'ala, jadi Tuhan tahu. Tu kan, Tuhan tahu. Baik. Kemudian katanya, dan dikehendaki dengan katanya, yakni kata Syekh Ibnu Arabi, itu kembali pada Syekh Ibnu Arabi. Dia panggil Syekhul Akbar, guru besar dalam ilmu tasawuf, iaitu Ibnu Arabi. Dia kata apa? Fasal wal usal, hati li asal matan dia. Dia kata apa? Dia kata, maka tanya olehmu akan orang yang wasil, yakni orang yang sampai. Di situ dia tulis apa tuan-tuan? Orang yang wasal, ada alif tak? Dia kena tambah alif. Orang yang wasil, waw alif sad lam, wasil tambah alif. Maksud wasil itu artinya orang yang sampai. Dia siapa maksud orang yang sampai itu? Apa maksud orang yang sampai kepada Allah? Takut kita silap faham pula, takut jadi fitnah. Ialah bila seorang itu tak sampai, dia akan jadi fitnah. Kan? Kumana ni cara ni, martabat 7 telah keluar fatwa kata sesat. Kerana apa? Mereka tak sampai. Kalau sampai tak ada sesat, ini istilah. Kan? Bila kata pada istilah, jangan duk kedekut pada istilah. Kaedah ulama menyebut la musyahata fil istilah. Tidak ada jenis kedekut musyahah. Tidak ada jenis kedekut, tidak ada jenis bakhil dalam istilah. Nak panggil dalam istilah, istilah ilmu ni begini, istilah ilmu ni macam ni. Ambillah istilah masing-masing. Kan? Jangan tuan-tuan mengaji dalam ilmu perubatan, dipanggil zat
Istilah perubatan zat maknanya apa? Baik temuan. Kalau istilah usuluddin zat maknanya apa? Zat juga. Takkan itu pun nak kedekut istilah. Yang tak boleh pakai zat. Zat pula. Istilah kami dah. Istilah hampa lain. Maknanya lain. Macam itulah juga istilah usuluddin. Istilah ilmu tasawuf. Dia ada istilah. Jadi apabila seorang tu tak sampai kepada memahami hakikat istilah itu, maka jadilah fitnah. Jadi kalau tak mau jadi fitnah, kita yang tak sampai kena tanya orang sampai. Maka sebab itu disebut fasal amman wasal. Maka bertanyalah kepada orang yang wasil, orang yang sampai. Sampai itu sampai apa? Ini dia urai. Yakni, itu dia urai perkataan itu, yakni apabila engkau kehendaki mengetahui yang demikian itu, demikian mana? Kena catat sikit. Demikian itu, yakni demikian 3 martabat tu. Martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Ataupun demikian itu, demikian mana? Boleh juga kita tengok dasar ni. Martabat la syai'a, martabat wa wa ma'akum aynama kuntum. Kita ni pengetahuan kita tak sampai, ilmu kita tak sampai, tak ada maklumat mengenai perkara tu, maka kita kena tanya kepada orang yang sampai maklumat kepada dia. Sebab tu dia kata, maka tanya olehmu. Kalau kita tak sampai, maka tanya olehmu akan orang yang sampai kepada pengetahuan itu. Jadi maksud sampai tadi, sampai apa tuan-tuan? Dia panggil sampai maknawi. Kerana sampai ini dia ada 2. Yang pertama dia panggil usul hissiyun. Sampai hissi. Sampai hissi ni mustahil. Sebab Allah Ta'ala itu bukan jirim. Yang sampai hissi ni kita panggil sampai jirim kepada jirim. Maka kita sampai tak kepada Allah? Tak sampai sebab Tuhan bukan jirim. Baik. Kalau gitu usul sini kita panggil usul apa? Usul maknawi. Usul maknawi dengan makna usulul ilmi bihi. Makna sampai pengetahuan kita atau ma'rifah, pengenalan kita kepada Allah. Gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Atha di dalam kitab Ikam dia, usuluka ilallahi, usuluka ilal ilmi bihi. Usuluka ilallah artinya bermula sampai engkau kepada Allah itu. Usuluka ilal ilmi bihi ialah maknanya sampai engkau kepada mengetahui dia. Jadi pengetahuan kita yang sampai. Kita ada maklumat mengenai perkara tu. Sebab orang lain bagi tahu atau kita pelajari yang sampai ilmu kepada dia. Itu mana sampai. Jadi kalau kita ni tak ada ilmu mengenai perkara ni, jangan duk terus kata mana khurafat, mana bohong. Tak ni. Kena tanya orang yang sampai. Dalam Al-Quran pun sebut begitu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tak tahu. Baik. Dalam Al-Quran disebut ahla zikri. Dia tak kata ahla ilmi. Dia tak kata juga ahli Facebook.
Kan? Kita hari ni tanya Facebook. Dia juga tak kata ahli Google. Kita hari ni apa-apa pun tengok Google. Tengok Google tak kata apa pun. Facebook tak kata apa pun. Ada dia sebut lagu tu. Silap-silap lagi kita tanya pula dekat Tok Guru besar. Netizen. Macam tu ke? Tak boleh. Dia suruh tanya ahli zikri. Orang yang berzikir. Orang yang berzikir, zikir selalu syuhud musyahadah. Pengalaman dia merasai benda tu, dia tahulah. Bila kita tanya dia, baru dia boleh jawab. Sebab pengetahuan dia sampai. Kan? Maka kalau ikut ulama tafsir, memang ulama tafsir, para ahli tafsir mentafsirkan fas'alu ahla zikri. Ahla zikri bermakna ahlal ilmi. Tanyalah orang yang berilmu. Boleh juga. Sebab berilmu, dia sampai ilmu pengetahuan dia dari situ. Maka dia boleh jawab. Ni gini. Tiba-tiba kita tak tanya ahli zikir, tak tanya ahli ilmu. Kita sendiri memutuskan hukum. Tak boleh. Kan? Kalau bahasa Melayu kita apa sebut? Tanya orang yang kalau dia panjang. Faham tak? Galah panjang. Galah panjang. Siapa galah panjang boleh kait buah tinggi-tinggi. Atas-atas. Siapa galah pendek, nak kait tak sampai. Tak sampai. Galah panjang, dia boleh kait atas-atas. Tinggi-tinggi jauh. Dia boleh ambil buah-buah atas tu. Kalau pendek, dia tak boleh ambil buah atas-atas tu. Faham tak? Itu bahasa kita. Bahasa kita. Jadi, kalau kita tak faham dalam ilmu ni atau istilah-istilah ini, tanyalah kepada orang yang tahu. Tanyalah kepada orang yang sampai pengetahuan dia mengenai perkara ini. Kerana tiap-tiap satu ilmu tu ada ahli dia, ada pakar dia, kan? Ada keahlian dia. Tanya pada ahli dia. Baik. Itu dia pesan dia kata. Syekh pesan dah. Maka apabila engkau tanya akan dia, yakni akan orang yang sampai kepada pengetahuan itu, bila kita tanya, niscaya, yakni tentulah diberi jawabnya akan dikau daripada yang demikian itu. Artinya demikian yang pengetahuan tadi ni. Dia akan sebut, ni maksudnya gini, ni maksudnya begitu, yang ni maksudnya gini. Sebagai satu contoh, saya buat misal lagi. Seperti berkata seorang arif billah. Dia kata apa? Tawadda bima'il ghaibi in kunta dha sirri wa illa tayammum bisa'idi awis sakhri. Maksudnya, berwudu'lah oleh kamu dengan air ghaib. Kalau engkau itu orang yang mempunyai rahsia. Dan jika tiada, yakni kalau engkau tak mau ambil wudu' dengan air ghaib, maka tayammumlah dengan tanah atau dengan batu. Nak faham ke mana? Berwudu'lah dengan ayat ghaib. Ada tak yang kita duk ngaji beka, berwudu'lah dengan ayat mutlak. Ini dia kata berwudu'lah dengan ayat ghaib. Itu pun dia kata in kunta za sirrin, kalau engkau mempunyai rahsia. Yang di mana perkataan ini juga, tuan-tuan, dia masuk dalam hurufun aliyat. Dia panggil huruf-huruf yang tinggi, ucapan yang tinggi. Kata setengah ulama, jadi
khilaf. Kan? Kataan tawadda' bima'il ghaib in kunta za sirrin wa illa tayammum bisa'idi aw sakhri. Ini perkataan kata setengah ulama, dia adalah perkataan Imam Junaid al-Baghdadi. Ada setengah ulama perkataan itu diungkapkan oleh Ibnu Arabi. Dan ada setengah ulama kata perkataan itu diungkapkan oleh Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Tiga qaul. Tetapi perkataan ini dirajihkan, dikuatkan oleh Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani bahawa itu adalah perkataan Imam Junaid al-Baghdadi. Tak apalah tu, kita nak bahas perkataan tu. Jadi apa makna berwuduk dengan ayat ghaib? Tu. Tuan-tuan, berwuduk dengan ayat ghaib. Ayat ghaib di situ bukan ayat, tapi itu bahasa tinggi maksud dia. Bahasa tinggi. Bukan ayat. Baik. Tapi ayat ghaib itu maksudnya yakin. Apa benar pun tuan-tuan, kita kena ada yakin. Yakin dalam ilmu tauhid lain, tapi yakin dalam ilmu tarbiyah maknanya lain. Kalau yakin dengan dalam ilmu tauhid maknanya ma la yahtamilun naqud, perkara yang tidak ada ihtimal lawan. Kalau kita sebut 100%, tak ada lawan. Kan? Tu la yahtamilun naqud, tak ada ihtimal lawan. Kalau ada lawan, itu tak yakin. Contohnya, aku ni percaya 99% saja. Tapi ada 1% ya, aku tak percaya. Itu nama yakin tak? Tak yakin. Sebab apa? Sebab 99 dia ada lawan. Lawan dia satu. Faham tak? Maka tak nama 100%. Itu kalau istilah usuluddin. Tapi kalau istilah tasawuf, lain. Tasawuf yakin dengan mana? Khurujuka an ru'yati nafsika. Khurujuka an ru'yati nafsika, iaitu keluar engkau daripada melihat diri engkau. Jangan nampak kita. Kalau kita beramal, jangan nampak kita yang buat. Kalau kita berzikir, jangan nampak kita berzikir. Kalau kita nampak kita berzikir, artinya di situ kita mewujudkan satu perkongsian, iaitu syirik. Ini dalam kaedah ilmu ni, kajian ilmu ni. Itu nampak syirik. Maka syirik ni tuan-tuan dipanggil najis. Kotoran. Tapi kotoran maknawi. Dipanggil kotoran hati. Bila kotoran hati, maka perlu tak disuci, dibasuh. Perlu dibasuh. Sebab tu dia sebut tawadda' bima'il ghaib. Berwuduklah. Sebab wuduk itu taharah. Sucilah dengan ayat ghaib. Iaitu dengan yakin. In kunta za sirrin, jika engkau itu orang yang mempunyai rahsia. Jadi sir di situ apa maksud? Sir itu rahsia la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana tauhid. Maka hakikat tauhid di sisi ulama sufi ialah tarkul ya'at, meninggalkan segala ya'at, ya. Ini aku, itu saya, itu ini, itu ya'at. Bahasa mudahnya tarkul ananiyah, bagi meninggalkan keakuan. Kalau ada keakuan, aku tu tak ada hakikat tauhid. Masih lagi najis di sisi sufi.
Di sini kajian ulama sufi. Maka kena basuh najis tu, suci najis tu, barulah orang panggil dapat kita sampai untuk mengenal Allah dengan kesempurnaan ma'rifah. Sebab tu ulama menyebut al-wusul ila Allah dengan makna yang panggil kinayatun an kamalil ma'rifah billah. Itu kinayah daripada kesempurnaan ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tak? Ya, alhasilnya apa-apa istilah yang pengetahuan kita tak sampai, tanyalah kepada orang yang sampai pengetahuan dia mengenai perkara tu. InsyaAllah bila kita tanya, kita dapat jawapan. Dapatlah jawapan dia. Habis. Bermula hasilnya. Jadilah makna dalam dua bait itu. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب للقدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك ومعرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.